Sampai satu masa manusia akan menjadikan orang-orang bodoh sebagai rujukan mereka. Dulu saya tak faham bila baca hadis ni. Orang tu kalau dah bodoh, tak ada ilmu, buat apalah nak dijadikan sebagai rujukan? Sampailah ke zaman ini baru saya faham apa maksudnya. Berapa banyak manusia-manusia yang menyebarkan benda sesat, follower ramai, pengikut ramai pula tu. Entah apa-apa dia cakap. Apa punca ramai orang kencing manis? Sebab banyak sangat makan duit haram. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bittaqwa wa jammilna bil afiyah, amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur dan puji dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin, ketentuan dan kasih sayang Allah, dapatlah sama-sama kita bertemu pada malam yang berbahagia ini di Masjid Imam Asy-Syafi'i, Kuala Lumpur. Terima kasih banyak atas jemputan pihak masjid, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, para alim ulama, asatizah, ustaz-ustazah, tuan-tuan guru yang saya hormati, yang saya muliakan. Didoakan moga-moga sekaliannya dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Alhamdulillah, pada malam ini kita dipertemukan untuk membincangkan satu tajuk yang saban tahun kita mendengar tentang temanya, iaitu berkaitan tentang peristiwa agung yang berlaku pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah namanya peristiwa Isra wal Mi'raj. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, iaitu dalam surah Isra ayat 1, yang saya kira mungkin di kalangan kita telah pun menghafal ayat ini, dan eloklah kalau kita bacakan bersama-sama untuk mengambil barakah, mengambil keberkatan ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di waktu malam dari Masjidil Haram Mekah menuju ke Masjidil Aqsa di Palestin, yang kami berkati sekelilingnya untuk nak menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya Allah itu Maha mendengar lagi Maha melihat, Maha mengetahui. Sadaqallahul azim. Surah Isra ayat 1.
Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, dalam banyak-banyak mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Isra wal Mi'raj ini merupakan salah satu daripada episod mukjizat Nabi yang sangat hebat, yang mencari akal ataupun yang menyalahi logik akal rasional pemikiran manusia, yang kalau nak diikutkan dalam banyak-banyak mukjizat nabi-nabi terdahulu pun, setengahnya ada setengah mukjizat nabi-nabi terdahulu pada hari ini teknologi yang sedia ada boleh membawa kita untuk faham agaknya macam manalah mukjizat di zaman itu. Tapi Isra Mi'raj ini sampai kiamat tak keterlaluan, saya katakan takkan ada orang boleh tiru. Kalau mukjizat-mukjizat nabi-nabi yang lain mungkin sebahagiannya ada, teknologi hari ini dah boleh buat. Contoh, Nabi Musa dengan tongkatnya boleh membelah laut. Hari ini pun ada orang belah laut, tapi dia tak panggil lah belah laut, dia panggil tambak laut, iaitu kanan dan kiri laut, tengahnya daratan. Dulu kan Nabi Musa dan Bani Israel kan macam tu. Jadi sekarang pun banyak di Pulau Pinang, di Melaka, di Johor, di Singapura. Banyak. Dulu kalau sembang orang cakap, oh dulu yang hotel yang ustaz duduk tu dulu laut. Hotel yang ustaz duduk tu dulu laut tu, dia orang tambak. Tambak tu lebih kurang macam belah laut jugalah. Tapi taklah nama mukjizat, namanya teknologi. Hari ini ada orang boleh buat. Nabi Ibrahim diletakkan dalam api yang panas, walaupun sekelilingnya panas tapi dalamnya sejuk. Itu Nabi Ibrahim. Zaman sekarang pun lebih kurang juga kita boleh rasa. Namanya aircon, kan? Jadi tak payahlah poyo sangat, buat tak faham. Luar kan panas, duduk dalam tu sejuk. Dia bukan mukjizat, teknologi. Ada setengahnya. Nabi Isa alaihi salam, mukjizat Nabi Isa, orang yang mati boleh dihidupkan balik. Itu pun dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hari ini agak-agak boleh orang buat macam tu, orang mati hidup balik. Dekat IJN boleh buat, Institut Jantung Negara. Itu kalau ada orang jantung dia berhenti, itu kalau ikut jantung berhenti ni macam matilah kalau ikutnya. Tapi dia pakai apa? Datang apa yang magnet elektrik apa tu, tong tu, hidup jantung tu dihidup balik, pakai current balik kan, hidup. Dia macam mati hidup balik lah tu, boleh buat. Siti Maryam kan dia mengandungkan Nabi Isa tapi tak ada suami. Zaman sekarang ada tak macam tu? Mengandung tapi suami tak ada, kahwin tak apa tak, tapi ada anak, ada tak? Tapi bunyi tak apa elok lah tu. Tak, tapi nak bagi faham tu senang nak faham. Tapi dalam banyak-banyak mukjizat ni, Isra Mi'raj, sampai kiamat takkan ada orang boleh buat. Takkan boleh, walau cerdik mana manusia punya teknologi, takkan boleh buat. Sebab dia terlalu canggih mukjizat ini. Sebab itu Allah mulakan dengan kalimah Subhana. Subhana maknanya apa? Maha suci Allah. Sebab itu para ulama mengajarkan, kita kalau tengok benda-benda yang, kalau ikut bahasa budak-budak muda ni, tengok benda yang wow, wow lah kalau ikut. Janganlah wow fuyo peh, OMG, OMK, tahu kan OMK kan? OMG, oh my god, OMK, oh mak kau. Jadi kalau tengok benda-benda yang takjub ni, yang hebat-hebat, masjid besar, rumah cantik, ada setengah masjid tu lampu chandelier tu kan, lampu yang tu. Ada satu masjid tu saya pergi, lampu dia saja 2 juta. Berapa ramai datang tengok lampu, balik tak semayang pun. Tengok lampu sampai sudah. Dia tengok benda-benda cantik, benda indah. Islam ajar sebut apa? Lihatlah
gunung yang tinggi. Subhanallah, itu Allah yang punya. Lihatlah laut yang luas. Subhanallah, itu Allah yang punya. Subhanallah. Itu ayat dia. Sebab itu Isra' Mi'raj ni, ayat Isra' tu, Subhana, maha suci Allah. Maknanya sebelum kau nak kagum dengan buruk, sebelum kau nak kagum dengan Nabi boleh naik ke langit, sebelum kau nak kagum Nabi boleh tengok syurga, lalu dekat neraka, tengok macam-macam kejadian pelik, balik semula ke bumi dalam satu malam, engkau kena puji Allah dulu. Subhanallah. Ada orang kadang kagum sangat dengan buruk, dia lupa Tuhan. Ada orang dia kagum sangat dengan benda-benda lain, kejadian-kejadian tu semua, dia lupa yang boleh membuatkan semua ni berlaku adalah Allah SWT. Subhana. Jadi sebab itu sampai kiamat sekalipun Isra' Mi'raj ni mana ada orang boleh buat. Nabi naik ke langit dengan pakaian yang Nabi tidur pada malam tersebut. Orang naik ke langit, jangan kata naik ke langit, kita manusia nak pergi ke alam lain, kita nak pergi ke alam lain, dia mesti kena ada pakaian dia. Tak payahlah alam tu jauh sangat. Tuan-tuan terjun sungai pun pakai macam ni ya. Serban, kemplekat gajah duduk, entahlah siapa yang duduk, dia ke gajah. Kan? Mana Haji? Mandi sungai. Oh, dengan serban lah. Sunnah. Tak sihat nampak. Sebab sungai dia ada sunnahnya, dia ada pakaian dia. Bukan tak boleh pakai je lah, tapi pelik sikit lah. Nampak tak? Itu baru sungai, belum langit. Akak-akak di belakang pernah mandi laut, sekali pakai telekung. Mak ajah gimana? Snorkeling. Snorkeling, nak tengok ikan. Ini yang telekung. Kau pakai alat rumah tapi pakai telekung. Tak sihat ajah. Kan? Nak menunjukkan laut, sungai pun dia ada pakaian dia. Puncak tertinggi di dunia tu nama apa? Everest kan? Gunung Everest. Gunung Everest tu di planet mana? Everest tu planet mana? Bumi. Bumi. Tapi tuan-tuan tahu kan, nak naik Gunung Everest mesti pakai oksigen. Mesti pakai oksigen. Dia bukan naik Gunung Jerai tahu tak? Nah, dia bukan Bukit Melawati, bukan. Bukit antarabangsa lagi lah. Dia nak naik ke sana tu, nak naik Everest, pakai oksigen. Padahal Everest tu masih lagi bumi. Ini kan pula Nabi naik ke langit dengan pakaian tidur malam itu, alat bantu oksigen tak ada. Ini semua membuatkan kita untuk mengatakan Subhanallah, maha suci Allah. Sementara lagi nak naik ke langit tu bukannya mudah, bukan senang. Angkasawan dulu tengok wawancara dengan angkasawan, orang tanya macam mana kalau nak naik angkasa ni, apa persiapan? Sajalah tanya. Astronot angkasawan tu cakap kalau nak naik ke langit, sekurang-kurangnya pada badan kita ini tak boleh ada bekas jahitan. Bekas-bekas jahit tak boleh ada. Siapa dulu kecil-kecil nakal, lari, jatuh, kena jahit 7 jarum. Tak boleh. Ataupun mana-mana orang appendix, operate, kan ada jahit kan. Siapa ada bekas jahitan, kalau dia naik ke langit, bumi graviti tarik, dia nak keluar, terbuka. Bekas-bekas jahit semua terbuka habis. Terburai habis semua. Macam mana tuan-tuan? Maknanya badan memang kena handsome lah. Tak boleh ada bekas cangkul, bekas tembak, tak boleh. Dia kena solid handsome. Sebab itu angkasawan kebanyakannya handsome, badan elok, lincin semua. Tak boleh. Lepas tu pula gigi kena cukup. Tersenyum ya. Allah, tak apa nak ada gigi. Saya ingat tuan-tuan duduklah di bumi ni. Tak mana-mana. Lepas tu pula gigi pula, tak boleh ada gigi tampai, gigi crown, tak boleh. Gigi palsu lagi tak boleh.
Sebab gigi palsu siapa pakai, bila terbang naik ke langit, graviti tarik, kita nak keluar, benda-benda tu semua boleh tercabut. Bayangkanlah gigi palsu boleh tercabut. Ngak. Satelit merakamkan, ada alien baru ah. Rupa ngak. Gigi palsu mana? Tak boleh, memang tak boleh. Angkasawan pula tuan-tuan, macam mana duduk di langit sana, dia orang semua tidur berdiri. Tidur berdiri tuan-tuan, kan tidur dia ada alat dia, tidur mesti dalam keadaan tegak berdiri. Macam tuan-tuan tidur duduk kan, lain. Dia tidur duduk, orang tidur berdiri lain. Ataupun ada orang angkasawan gosok gigi, luah ke mana? Mana ada luah? Telan balik lah. Nak luah ke mana? Ruang angkasa, terbang Leo siapa ni? Darah pula tu. Kena telan balik. Jadi saya ingat tuan-tuan, sebelum jadi sawan, tak payahlah ke angkasawan, tuan-tuan duduklah di bumi, buatlah kerja yang sedia ada. Bukan senang tuan-tuan, bukan senang. Allahu Akbar. Dengan cara bala, badan, gigi tak cukup, saya ingat tak payahlah tuan-tuan. Tuan-tuan beramal soleh sudah, banyak-banyak beramal, solat sunat, beramal soleh, insya-Allah dapat masuk syurga, terbanglah dalam syurga nanti. Sebab itu muslimin muslimat sekalian, pada malam ini saya ingat saya tak berhajat nak cerita perjalanan Nabi sebelum, semasa dan selepas. Akan tetapi saya nak mengambil salah satu daripada isi penting dalam perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab saya perhatikan mana-mana penceramah yang kalau dia ceritakan Isra Mi'raj ni daripada awal Nabi terbang, naik atas, turun balik, semua dia cerita. Biasanya penceramah tu takkan dipanggil dah lepas ni. Habis modal dah, cerita semua lah. Jadi saya ingat saya tak cerita semua kot tuan-tuan. Cerita sikit-sikit jadi ya. Cerita semua tuan-tuan pun kebanyakan boleh hafal dah. Lepas ni jadi apa. Tapi malam ini saya berhajat nak menarik perhatian tuan-tuan semua. Salah satu daripada iktibar penting dalam Isra wal Mi'raj itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepanjang Isra wal Mi'raj Nabi. Tuan-tuan faham ya? Isra itu adalah perjalanan bumi, Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa, itu namanya Isra. Daripada Masjidil Aqsa itu naik ke langit, namanya Mi'raj. Mi'raj maksudnya mendaki, memanjat. Sebab itu solat, semayang, as-salatu mi'rajul mu'min. Sembahyang itu adalah pendakian orang beriman menuju Allah. Ya, Isra bumi ke bumi, Mi'raj naik ke langit. Sepanjang perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi ditemani oleh siapa? Oleh siapa? Tak dengar, siapa? Abu Lahab. Serius ah. Kau serius. Kau sirah mana kau baca ni bang? Siapa? Siapa teman Nabi? Ifrit. Yang menemani Nabi adalah malaikat Jibril kan? Malaikat Jibril berperanan sebagai apa? Sebagai guru, sebagai mentor yang membimbing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di setiap perjalanan-perjalanan pelik, peristiwa-peristiwa pelik. Akhirnya malaikat Jibril sebagai gurulah menerangkan kembali apa sebab manusia ini jadi macam ni. Kenapa ada manusia kuku tembaga, dia koyak habis badan dia, muka dia. Kenapa ada manusia ada daging elok, daging busuk, tapi daging busuk yang dia makan. Kenapa ada manusia dia hempuk kepala dia dekat batu, pecah kepala, elok balik, dihempuk lagi, dan begitulah seterusnya. Macam-macam perjalanan pelik-pelik. Semua itu Nabi asalnya tak faham. Jibril lah yang menerangkan. Apa pelajaran paling penting di sini? Dalam hidup, manusia sangat memerlukan guru. Dalam hidup, seorang manusia sangat memerlukan siapa?
guru untuk menerangkan setiap benda-benda yang kita tak faham, benda yang bagi kita pelik, asal tak pelik pun, tapi sebab kita tak tahu kan, bagi kita pelik. Pagi Jumaat, ada orang kadang dia kata, ustaz saya tak faham betul majlis tu, subuh 2 rakaat, kenapa tu imam tu 3 rakaat subuh dia buat? Saya ingat saya nak report jabat agama. Relax bang, kenapa ni? Aperture, what the story, apa cerita lah. Dia kata tu imam tu 3 rakaat ustaz, pagi subuh Jumaat dia 3 rakaat. Apa pasal 3 rakaat pula? Ustaz, tengah diri kot. Dia terus sujud. Rokok tak ada, apa tak ada. Tak boleh, ni mereka kena komplain. Ini tanda-tanda nak kiamat ni. Sesat ni. Orang macam ni apa patut kita buat sebelum rendam dalam kolah? Jawapannya adalah engkau tak pernah datang sembahyang subuh pagi Jumaat, nampak gaya ni. Dahlah subuh lewat sekarang ni. Oh, dia sebab dia kan geng dia nak jadi alif satar juga. Tapi dia ta satar, bukan alif, dia ta. Dia alif ba ta, ta satar lah. Dia nak jadi ta satar. Subuh macam Jumaat, bagus. Tapi dia komplain tu imam tu yang sedap oh. Namanya sujud sejadah. Sujud sejadah kan. Surah As-Sajdah sampai ayat ke-15 kan ada lambang macam kubah masjid. Itu sunat untuk sujud tilawah ataupun biasa famous orang sebut sujud sejadah. Dia tak faham. Dia kata yang sesat tu imam, yang pelik, yang tak fahamnya dia. Macam masjid kita buat dah kan sujud sejadah kan. Kau tinggal sejadah kan. Panjang sikit pun kena komplain dah. Subuh dah lambat, panjang pula tu. Lambat. Oh, okey. Tak boleh. Imam kena memenuhi kehendak pelanggan. Kalau tidak lari orang kan. Ahli satar tak ahli satar, tinggal ahli bata sekejap lagi kan. Jadi rupanya memang dalam hidup seorang manusia, peranan seorang guru itu sangat penting. Cuma kita di akhir zaman ini agak sedikit menjadi kekeliruan dalam masyarakat kita. Apa kelirunya? Keliru dalam nak mencari guru yang sebenar, ataupun nak mencari guru yang betul-betul boleh diikut. Pasal ada semua orang kata, ustaz saya tak faham ustaz, saya tak tahulah nak ikut ustaz yang mana sekarang ni. Saya tak tahulah nak ikut yang mana. Ada seorang ustaz tu, saya tengok dia macam okey. Tapi bila dia ceramah, kutuk je orang. Dia baca hadis sepotong hadis dia baca. Dia kutuk orang setengah jam. Jadi saya kata, ini ustaz apa ni? Habis semua dia maki pun. Dia kutuk habis. Semua macam-macam lah dia kutuk. Macam tu ke ustaz? Ataupun saya nak belajar betul-betul agama, tapi ustaz tu pun cakap double meaning, cakap cerita dalam seluar hal dalam kain pula. Alamak, ustaz apa gini? Ataupun ada setengah ustaz tu saya tak faham lah. Dulu dia cakap haram, sekarang dia cakap halal pula. Lepas tu pula baru ni dia kata boleh jadi halal boleh, kadang-kadang boleh jadi haram. Atau senang faham, hailam. Jadi ustaz, mana guru yang boleh saya ikut ni? Pening ya. Dunia dah nak kiamat ni. Dan kita pun, masyarakat kita pun banyak terkeliru. Kata guru saya, emas memang kuning, tapi bukan semua yang kuning itu emas. Betul tak? Emas memang kuning, tapi bukan semua yang kuning itu emas. Dalam tandas masjid pun ada yang kuning-kuning, tapi itu bukan emas. Itu namanya tak dengar? Ketulan emas. Biasanya orang panggil kapas lam. Dia panjang. Allahu Akbar. Mana nak cari tuan-tuan guru yang sebenar ni macam mana ni? Jangan bimbang.
Islam sentiasa memberikan kepada kita panduan. Walaupun kita akui, ya memang sungguh bila dunia dah nak menjelang kiamat, nak mencari guru yang sebetul-betul guru ni memang agak sukar. Sebab dalam satu hadis kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebutkan bila dunia menjelang kiamat ataupun dunia dah nak kiamat nanti ni, kata Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu an, innakum fi zamanin ulama'uhu kasirun khutaba'uhu qalilun. Nabi kata sesungguhnya kamu ini berada pada zaman ulama ramai, penceramah sikit. Khutbah ni penceramah. Dulu zaman Nabi penceramah penkhutbah tak ramai, ulama ramai. Tapi kamu akan tengok sampai satu masa nanti, wasayati 'alan nasi zamanun yaqilu ulama'uhu wa yaksuru khutaba'uhu. Kamu akan tengok satu zaman nanti menjelang kiamat, ulamanya sedikit, penceramah ramai. Penceramah cukup ramai, bermacam-macam style. Tapi nak mencari ulama yang betul-betul authentic, original, yang spicy banyak, ori ni, original punya, bukan tak ada, hampir tak ada. Siapa sebut? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut. Kata Nabi dalam hadis yang lain, bila sampai satu masa nanti, hatta iza lam yabqa aliman, sampai satu masa nanti dah tak ada orang-orang alim lagi dah. Ulama-ulama pas seorang meninggal. Dia ulama ni kalau dia meninggal, dia tak sama macam meninggalnya artis, pelakon, penyanyi, hatta atlet pun. Dia kalau pelakon, penyanyi, nak cari pengganti tu senang. Kadang belum, yang veteran tu belum meninggal pun, ramai boleh tiru dia. Sebiji pula tu, cara menyanyi, cara muka, dia boleh tiru sebiji. Maknanya sebelum dia meninggal, ramai boleh tiru. Pelakon ke, penyanyi ke, atlet pun sama. Tapi ulama, seorang ulama meninggal, istilah patah, tumbuh, hilang, berganti tu tak sesuai untuk ulama. Nak cari ganti dia pula berpuluh tahun atau mungkin ratus tahun nak jumpa balik macam dia. Tak keterlaluan saya sebut, kalau ulama tu ada anak sekalipun, anak dia pun belum tentu boleh sampai macam ayah dia. Saya ingat tuan-tuan faham kot maksud saya ni. Ada guru-guru mana kita pernah dengar, tuan-tuan guru mana kan, dia berceramah, kita dengar sampai hati, sampai ke hati, terasa ayat-ayat dia, dan dia meninggal. Anak dia pun mengajar juga. Bila kita panggil, jauh dalam hati kita, kita rasa tak sama macam ayah dia. Betul tak? Tak sama. Walaupun ilmu yang sama, hadis yang sama, tapi jiwa tu dia tak sama dah. Sebab tu ulama ni, selagi mana ulama-ulama yang ada di sekeliling kita ni, hargailah. Walaupun sekarang ni agak membimbangkan anak-anak generasi TikTok, netizen apa ni, kadang dia kutuk mufti, maki lebih kurang lah. Takut kita gerun. Allahu akbar, na'udzubillah min zalik. Sebab itu Nabi sebut, bila ulama ni dah meninggal seorang demi seorang, maka manusia akan mengambil orang-orang bodoh sebagai tempat rujukan mereka. Lah ni mana ada dah tuan-tuan, orang nak belajar betul-betul macam tuan-tuan. Ini cara ni tradisional. Orang semua belajar pakai TikTok dah lah ni. Ataupun orang tengok live Facebook, live YouTube pun dah ni. Malam ni ustaz ada ceramah. Aku tak sempat, kau bagi link lah, link. Macam dengar je pakai link tu. Suruh bagi share link lah, nanti aku tengok lah nanti. Tuan-tuan kalau tengok, dengar ilmu, kalau menengok pakai handphone, pakai YouTube ni semata-mata tak sampai. Pasal ada orang kadang dia menengok ceramah ni pun sambil menerak makan kerepek. Baju pun tak pakai. Ada duduk macam ni? Tak ada.
Dia sebenarnya hadir ke masjid, ini namanya barakah. Barakah ilmu. Kita kalau duduk depan YouTube menerak babu ustaz bukan nampak pun. Tuan-tuan ni saya tahu ada nak menerak, nak guling tapi tak tergamak kan. Ustaz tengok sambal peti nanya pula hidup kan. Sampai satu masa manusia akan menjadikan orang-orang bodoh sebagai rujukan mereka. Dulu saya tak faham bila baca hadis ni. Orang tu kalau dah bodoh, tak ada ilmu, buat apalah nak dijadikan sebagai rujukan? Sampailah ke zaman ini baru saya faham apa maksudnya. Berapa banyak manusia-manusia yang menyebarkan benda sesat, follower ramai, pengikut ramai pula tu. Entah apa-apa dia cakap. Apa punca ramai orang kencing manis? Sebab banyak sangat makan duit haram. Astagfirullah. Siapa banyak makan Panadol masuk api neraka. Kau dah kenapa bro? Bro pula tuan-tuan. Jadi apa Dan dia punya pengikut bukan sikit ribu. Tuan-tuan faham kot saya cakap siapa ni? Bahaya tuan-tuan. Bahaya. Sebab tu kita ada jabatan-jabatan agama ni membantras benda-benda macam ni. Tuan-tuan tahu tak, berdoa pada Allah lah. Jangan sampai tuan-tuan berjumpa dengan geng-geng yang macam ini. Putar alam. Puak-puak jenis putar alam. Palatau. Oh bahaya. Dulu ada seorang tu, dia kata, ustaz, saya ingat ustaz tolong sound sikit. Orang sekarang ni banyak semua syirik. Yang dekat masjid tu pun semua sama syirik semua banyak. Yang berserban dengan berjubah sama, semua syirik. Saya kata dah kenapa pula syirik? Dia kata orang sekarang semua mana ada sembah Allah. Dah tak sembah Allah, sembah sama. Semua sembah jam. Dia kata orang sekarang semua sembah jam. Kenapa pula sembah jam? Dah tu kenapa subuh mesti 6.17? Kenapa zuhur mesti 1.25? Kalau betul sembah Allah, tak payah tengok jam lah, semayang lah bila-bila. Tuan-tuan, orang macam tu tuan-tuan nak jawab apa? Ni, saya cakap satu soalan dia tahu. Dia ada 200 soalan dia dah standby nak tanya. Itu baru satu. Dia ada 199 lagi soalan. Soalan yang tu pun tuan-tuan rasa macam dalil Quran hadis dia tak mau dengar. Dia nak logiknya jawapan. Bagi tahu. Kenapa mesti subuh 6 suku? Sebab dalam Quran tak nak. Lain. Macam mana tuan-tuan? Ingat, manusia kalau dia sesat jalan, dia boleh patah balik tau. Tapi manusia kalau dia sesat akidah, tuan-tuan nak bagi ayat apa untuk dia patah balik? Oh, dahsyat. Kawan-kawan saya banyak bahagian yang pemurnian akidah kan. Dia orang punya pemikiran jauh sangat-sangat. Dahsyat tuan-tuan. Sampai satu tahap, siapa yang duduk atas, tak ada siapa yang ibu. Tak, ni contoh. Siapa yang duduk dalam masjid, duduk atas kerusi, kafir. Siapa duduk atas kerusi, kafir dia kata. Astaghfirullahalazim. Ya, dan dia ada jawapan. Dan jawapan dia tu kita dengar pun tergamam. Kita pun kalau tak kuat, dengan kita pun hanyut. Dahsyat. Akidah ni benda tak boleh buat main. Dulu ingat tak kita dilanda dengan satu isu berkait dengan suatu orang yang dia tampil memberikan pengalaman mimpi dia. Ingat tak? Kan? Dia cerita pasal mimpi dia. Dia buat live. Dia cerita dia mimpi, dia nampak alam ini jadi apa itu macam-macam. Nanti Imam Mahdi, dia cerita. Tapi alhamdulillah, dia telah pun disedarkan, dipulihkan pahaman dia dan dia pun dah bertaubat. Pengikut dia yang saya dapat tahu lah dekat Telegram saja dalam 3,000 orang. Dekat Telegram. Yang makcik-makcik yang tak tahu Telegram ni tak tahulah berapa ramai lagi. Yang dekat Telegram 3,000. Masalahnya tok guru dia tu yang cerita mimpi tu dah bertaubat. Anak murid dia masih lagi. Sampai dia sendiri buat kenyataan. Sebenarnya apa yang saya ni tak betul, kembalilah balik dah. Anak murid pun tak percaya dah. Apa yang kami percaya selama ni, yang tu betul. Tu saya kata. Tersesat jalan, boleh patah balik.
Sesat akidah, nak tarik balik payah. Dulu dekat Pahang, kawan saya cerita, ada seorang tu dia buat pahaman sesat lah, dan dia telah ditangkap dan dimurnikan akidah dia semua, dan dia buat kenyataan depan semua pengikut-pengikut dia. Dengan ini saya menyatakan bahawa pahaman saya selama ni adalah sesat, dan marilah kita kembali ke jalan Allah, akidah ahli sunnah wal jamaah semua. Semua yang dengar-dengar tu, tahu dia orang kata apa? Yang bercakap ini bukan guru kami, ini adalah syaitan. Guru kami telah pun dijelmakan ke langit sana di sisi Allah. Tok guru dia kata, kau lah kata aku setan. Aku ni aku setan apa pula? Tak, engkau telah pun dirasuk syaitan. Maka sebab itulah Isra' Mi'raj, sepanjang jalan Nabi nampak benda pelik-pelik, Jibril menerangkan. Nabi tak sesat, tapi kita tengok benda pelik, bimbang kita kan sesat tanpa guru. Sebab itu orang kata kalau hanya semata berguru dengan buku boleh jadi sesat, itu ada benarnya. Berguru mesti dengan orang. Guru. Walaupun nanti marilah teknologi AI sekalipun. Ataupun dulu belajar Quran kak pakai apa? Pakai pen. Kan ada pen yang kita picit, boleh pilih Imam Al-Qari Al-Mashal Al-Mashal Al-Fa'asil Suratul Baqarah Al-Mubashir min Al-Masjidil Haram. Boleh picit lah, minta masjid mana, masjid Imam Syafi'i belum ada lah dalam pen tu. Boleh picit imam mana. Dia kata, ustaz boleh tak makcik nak berguru dengan pen tu, nak belajar ramai-ramai Quran, malu, umur dah tua. Tak boleh. Berguru tetap dengan orang. Sebab pen mana boleh tegur. Tuan-tuan tak tahulah beli ikut Shopee ke beli apa, ada pen baca Quran tu yang boleh tegur. Tuan-tuan baca Bismillahirrahmanirrahim. Salah. Siap keluar tangan. Salah. Pen. Mana boleh. Pen ni, kalau pen yang canggih itu, yang maknanya dalam tu kan ada bacaan, kan kita letak pen tu dekat ayat kan dia baca. Itu sekadar ulang kaji. Guru tetap kena berguru dengan guru sebenar. Syafatain ni kita tengok mulut ke mulut dia, bibir mulut sebutan dia. Wa rafa'na, tengok mulut guru. Itu berguru sebenarnya. Tapi hari ini kalau tak kena gaya, memang habis punah masyarakat semua. Sebab itu kita hari ini kita jangan tersalah. Sementara pula kita ini dalam masyarakat, istilah guru ini disebut dengan pelbagai sebutan. Tapi paling terkenal sekali dalam masyarakat kita, guru ini banyak dipanggil dengan ustaz lah biasanya, ustaz ataupun ustazah. Saya minta maaf tuan-tuan, malam ni saya terpaksa kongsi juga benda ini untuk mengelakkan kita daripada menjadi mangsa dan tertipu dengan gelaran-gelaran. Tuan-tuan semua, masyarakat kita ini senang sangat mengustazkan orang kan. Asal pakai kopiah, serban besar sikit, lepas tu cakap pula anak enta. Anak, masya-Allah, anak enta subhanallah, masya-Allah. Subhanallah, anak. Kadang tu terbalik pun ada. Anak nak pergi mana? Anta nak ikut. Jadi boleh tak anta ikut? Kita kan dia sembang dengan kita nak tergelak dengar, tak apalah. Baru pergi Mesir sekali, tu pun anak konvo, bukannya dia pergi belajar pun. Balik Mesir, dia hantar. Kita pula duk anak hantar. Oh, ini ustaz ni. Senang sangat mengustazkan orang. Asal belajar sekolah agama, ustaz. Kadang-kadang gagal pula tu, belajar tak habis, ustaz juga. Ataupun orang kita biasa kalau kerja pejabat agama, semua ustaz. Walaupun kerani. Kawan tu jaga borang nikah. Ustaz, ustaz. Oh dandan, dia pun rasa lain. Aku belajar pun tak habis, ustaz pula panggil.
Saya nak tergelak kawan saya ada seorang tu, dia pergi pejabat agama. Kawan tu guard, security, tapi security pejabat agama. Ustaz, oh ya saya, Masya Allah. Dan dia panggilan tu dia jadi lain. Kalau dia sedar tu like, oh saya bukan ustaz, saya baru nak start. Okey lagi. Oh ini dia, ya saya. Oh ya saya. Kalau potongan tu betul orang alim tak apa, bimbang aja. Subuh pukul 8. Orang panggil ustaz pula, terkejut dia. Aduh. Dia sebenarnya dah masuk isyak. Dah. Masuk isyak dah. Saya kan cakap dah masuk dah. Oh, kita bagi laluan dulu pada azan isyak dan jangan ke mana-mana. Kita akan kembali menyambung kuliah kita selepas ini insya-Allah. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا وسيلة الفضيلة والشرف والدرجة العالية رفيعة وبعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد
Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kembali kita menyambung tajuk kita malam ini berkaitan tentang Isra wal Mi'raj dalam kepentingan memilih guru yang sebenar. Hadirin hadirat semuanya, tadi saya sebutkan bahawa nak mencari guru ini perlu memilih guru yang benar-benar berilmu dengan ilmu yang benar. Dalam benar-benar berilmu dengan ilmu pula ilmu yang benar. Macam saya sebutkan tadi, biasa dalam masyarakat kita ni yang kita cari guru atau yang kita panggil ia sebagai guru, biasanya gelaran dia adalah ustaz. Cuma gelaran ustaz ni dia tak ada sijil yang khas untuk melayakkan dia untuk dipanggil ustaz. Kalau IR, DR, apa lagi, so, semua tu dia ada PhD ke apa, semua tu dia ada sijil dia memperakui bahawa dia layak untuk mendapat gelaran-gelaran itu. Ustaz ni gelaran yang terlalu bebas sangat. Siapa-siapa je boleh jadi ustaz, walau belajar tak habis, yuran tak bayar, lari pada kuliah tak, universiti tak pernah pergi, exam tak pernah ambil, balik-balik pula lagi tu tak tahulah kita ni kadang tu nyanyi lagu Arab pun panggil ustaz. Habibi, Habibi, Habibi tu, Habibi, Habibi. Oh, ini ustaz ni pandai cakap Arab. Habibi tu kekasihku. Yang dia kata kasih tu Nabi ke girlfriend dia, kita pun tak tahu. Macam dululah. Kita dulu kan zaman-zaman belajar pasang radio. Radio mana boleh pilih lagu apa, ikut DJ ya. Sekali DJ tu lalu lagu Backstreet Boy ke NSYNC apa dulu ni ya. Mak saya kata astaghfirullahalazim, sekolah agama dengar lagu-lagu Mat Saleh, lagu-lagu orang kafir. Sekali DJ tu pasang lagu zaman tu, lagu Pascal di Masya'alani, apa tu, Nurish Syam, Nurish Binak kan. Mak saya kata, "Oh, ini baru nasyid Arab." Mak saya kata, ni ustazah mana nyanyi? Dia tak tengok muka sebenar hak penyanyi tu macam mana. Jadi Arab je ustazah, Arab je ustaz. Jangan lingkup nanti. Dia gelaran ustaz ni, dia adalah gelaran yang sangat tinggi. Hatta saya pada malam ini pun, tuan-tuan tak panggil ustaz pun tak apa, tak layak pun. Gelaran ustaz ni dia terlalu tinggi. Kalau dalam mazhab Syafi'i, ada seorang ulama ini namanya Abu Ishaq Al-Isfiraini. Dia ini dalam mazhab Syafi'i dia Al-Ustaz. Padahal dia memang ulama hebat. Dia pakar hadis, pakar fiqh, pakar akidah. Dapat gelaran Al-Ustaz. Memang hebat. Atau dalam mazhab Maliki ada seorang ulama ini namanya Al-Ustaz Syekh Abu Bakar Muhammad bin Al-Walid At-Turtushi. Gelaran dia Al-Ustaz. Tinggi gelaran ni kalau ikutkan. Bukan gelaran ambil sebut-sebut tepi jalan ni. Kalau di Universiti Al-Azhar, ustaz kita pun ramai Universiti Azhar, sedia maklumlah ustaz ini taraf-taraf profesor kalau ikut. Dia sebut sebagai ustaz musyarik doktor. Ustaz tu profesor kalau ikut, tinggi martabat dia. Kalau orang biasa belajar Pakistan, biasa ambil jurusan hadis, biasanya kita akan panggil Maulana. Maulana. Jadi yang tuan-tuan duk sebut Maulana tu, kebanyakannya dia belajar Pakistan dan dia ambil jurusan hadis. So kita panggil dia Maulana. Dia macam tuan-tuan kita semua ni banyak Maulana, itu lain. Maulana lain. Yang tak mau ada juga tu. Dia biasa India, Pakistan. Banyak tu lah. So itu kalau nak belajar hadis mantapnya, hebat-hebatnya banyak di sana lah, India dengan Pakistan. Oh, sana memang hebat tu. Itu hadis-hadis 40 tu sebelah mata balik biasanya dia orang akan digelar dengan Maulana. Bukan dia orang minta, biasanya orang yang panggil lah. Tapi saya ingat kalau macam di Indonesia lagi senang. Di Indonesia kita tak payah nak ustaz apa sangat, gelaran tu kita dah tahu dah. Dia banyaknya LC kat belakang nama dia kan. Ustaz
apa tu put Ustaz Abu Somad kan. Ustaz Abu Somad belakang dia LC. LC itu bukan lesen ceramah. LC itu lulusan Cairo. Lulusan, pernah nampak kan LC yang ingat nama motor apa pula? Lulusan Cairo, maknanya dia lulusan daripada Kahirah, Universiti Al-Azhar. Ataupun sebenarnya yang saya perhatikan, kalaupun dia tak Universiti Al-Azhar pun, LC ni merujuk pada lulusan Timur Tengah. Timur Tengah. Belajarlah mana apa ni negara Arab sekalipun, biasanya LC kat belakang. KH, Kiai Haji. Macam tu. Macam kita tak ada tu semua, kita pun tak tahu LC tak LC dia ni okey tak okey tahu kan. Kalau makanan tu tahulah ada halal tak halal kan. Ni ustaz mana kita panggil je lah. Tapi saya bukannya apa, bila sampai satu tahap saya bimbang, ada orang-orang yang dia tak layak pun untuk nak bercakap tentang agama. Latar belakang pun tak ada langsung pendidikan agama, tiba-tiba diberikan peluang pentas untuk bercakap agama. Ni bimbang, ni bahaya. Dulu heboh satu isu, saya ingat, saya pun tak nak ni lah. Tapi walaupun dia dah minta maaf, tapi sekadar ingatan tanpa menyebut siapa nama individu itu. Dulu dia keluar satu kenyataan. Dia tanya jemaah, tuan-tuan bila semayang daripada biri ke sujud, turun lutut dulu ke turun tangan dulu? Turun lutut dulu ke tangan dulu untuk nak ke sujud tu kan? Kan sami Allahu liman hamidah. Allah, tangan ke lutut? Ke mana dan? Bukan mana dulu, mana dan. Jadi dia kata siapa yang turun tangan dulu salah. Mesti lutut dulu. Siapa turun tangan dulu dah macam unta, dia kata. Lutut dulu yang sepatutnya. Sakit pun sakit lah, ibadah kot. Jawapan macam tu, tergamam orang semua. Dia peminat ramai, semua tergamam. Macam tuan-tuan macam mana? Turun lutut ke tangan dulu? Entahlah ustaz, kadang-kadang saya selungkur terus. Kan? Ulama ada bincang lama dah benda ini. Sama ada turun lutut ataupun tangan dulu, dua-dua tak ada masalah. Tak ada masalah. Kalau turun lutut dulu pun tak apa, tangan dulu pun tak apa. Jangan dahi dulu, itu je. Tapi orang tak ada ilmu agama, dan yalah mungkin dia berhijrah, dia bau ni kan. Tapi peminat ramai. Jadi orang nak dengar dia cakap. Tak apalah cerita pengalaman penghijrahan, sudahlah. Tak payahlah masuk hukum hakam. Kita kan different fakulti, lain-lain. Dia ada kelebihan dia. Tak payahlah. Bahaya. Main hukum hakam ni bahaya tuan-tuan. Sebab benda-benda ini saya ingat kita cakap sesama kita aja. Rupanya Allah Ta'ala dah lama sebut dalam Quran, perangai suka nak menghukum-hukum ni, jangan sesekali kita memandai-mandai. Allah sebut dalam Quran, wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kazib haza halal wa haza haram. Allah sebut, dan jangan engkau menyebut dengan lidahmu secara bohong ini halal, ini haram, untuk mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah. Surah An-Nahl ayat 116. Memandai-mandai. Benda kau tak tahu hujung pangkal cerita, oh ini haram, oh ini halal, suka hati. Ada orang pula kadang tu bila benda tu ada kepentingan untuk dia, ini sini masuk, dan okey. Ustaz, sebenarnya buah mangga ni jiran saya punya, jatuh tau. Tapi saya macam mana, kalau saya makan boleh tak? Jiran tu ada. Saya tak tahu dia ada ke tak, tapi saya WhatsApp dia tak balas semua. Boleh tak? Tapi dia ada lah kat rumah dia tu, mungkin dia pergi rumah anak dia apa tu. Taklah kalau saya tak minta izin saya terus makan, boleh tak Ustaz? Mana boleh, kena tunggu dia dululah. Minta izin dia. Sebab dia punya kan. Memang dia punya, tapi bergolek masuk dalam rumah saya. Tak boleh, memang rumah awak, buah tu buah dia. Kena minta izin lah. Oh, izin pula. Tak apalah Ustaz. Sebab saya ingat kalau kalau Ustaz kata hukum dia halal, saya boleh tanpa minta izin pun saya makan je. Saya ingat saya nak potong, letak pulut, letak santan sikit.
Saya nak bagilah kat ustaz sikit. Bila ustaz kata tak boleh. Oh, cakaplah awal-awal. Dia ada dua pendapat. Kalau darurat, dan darurat. Jam. Ustaz macam ni memang bukan ayam penyek, dia kena penyek tu sangat. Bahaya. Ini sini punya kepentingan al-fulus. Al-fulus. Bahaya. Sebab tu ingat, saya selalulah berpesan, khususnya anak-anak muda, generasi muda, memilih untuk belajar bidang agama. Adik-adik, anak-anak yang duduk dalam majlis ni pun, yang ustaz tengok ambil menghafal Quran, belajar agama, sekolah agama. Bila kalian semua dah memilih untuk mengambil jurusan agama, maka ingatlah ini merupakan amanah daripada Allah. Kelak nanti bila orang masyarakat telah mengangkat kalian sebagai ustaz ke, tuan guru ke, pakar rujuk ke apa, tolonglah menjadi suluhan, panduan, teladan pada masyarakat. Jangan dengan kita pun hanyut serupa masyarakat juga, jangan. Kadang ada orang, saya faham, dia nak jadi ustaz, nak belajar agama, tapi jiwa muda tu tak boleh tahan. Dia tak boleh tahan. Dia terikut juga dengan gejolak muda tu. Tak faham Adik-adik, anak-anak tahfiz bagus jadi menghafal Quran, orang jemput jadi imam. Jaga image, jaga penampilan, cakap, tutur bahasa, perilaku. Ini pakai serban minum air tebu berdiri pula tu. Pas Jumaat makan aiskrim Malaysia. Orang tengok kau dengan serban atas kepala Palestin. Aiskrim cong. Berdiri pula tu minum. Kat aiskrim leleh-leleh tu kan. Aduh, tak smart langsung. Tak macam tu. Image tu baru orang akan hormat. Kita jadi ingat, selangkah kita nak jadi ustaz ke, nak jadi golongan penghafal Quran ke, nak jadi agamawan, kita kena ingat risikonya besar. Kita menjadi mata perhatian masyarakat. Jangan sampai satu masa orang kata ustaz tu buat boleh dan jadi imam, merdu suara. Bismillahirrahmanirrahim. Makcik-makcik bilang, ini buat menantu bagus ni. Kalau boleh zuhur pun nak baca kuat. Sedap dengar suara dia. Sedapnya Allah, anak muda. Subuh, masa tu dia jadi imam subuh. Budak tu lah. Sekali masa makcik tu nak beli nasi lemak, nampak budak ada budak muda jogging pakai seluar pendek. Macam kenal loh, imam subuh tadi seluar pendek. Aku macam nak kotor subuh tadi rasa. Tak kena penampilan dengan ilmu yang dibawa tu, tak kena. Hatta bukan kita sajalah, hatta kita orang masjid sekalipun, tok-tok Bilal, suara sedap, alun azan, janganlah masuk pertandingan karaoke. Tolonglah, image kot, image. Karaoke kenduri kampung adik-beradik tu cerita lain lah. Ini yang pertandingan tu, hamper tunggu. Juara pula tu Tok Bilal tu. Tempat kedua imam. Aduh. Tu dia tu anak-anak generasi sekarang pun dah tak tahu dah nak cari pedoman tauladan siapa. Nabi Rasul dah tak ada, ulama hebat banyak meninggal. Yang ada ini pun tak boleh jadi contoh. Aduh, lebih kurang 2 kali 5. Dulu kawan saya di pejabat agama tangkap seorang tu imam main snooker. Menerak atas meja snooker. Bismillah. Tempat ketiga.
Kalau siap share, apa share? Apa ni enter patut jadi contoh masyarakat. Oh, kita muda. Dah tu kena buat pilihan. Jangan jadi, tak payah jadi ustaz lah kalau macam tu. Tak boleh jadi contoh pada orang, tak boleh. Orang bukan hanya nak mendengar apa kita cakap. Orang tengok perlakuan kita. Cakap tak serupa bikin, apa cer, tak boleh. Sebab itu jadi guru, ini adalah satu tugas mulia dan dia juga tugas yang sangat berisiko. Orang tengok setiap tingkah laku, kelakuan kita. Banyak orang tengok atas bawah. Cuma di ujung-ujung ni saya nak sebutkan apakah benda yang paling penting sekali, khususnya kalau kita dalam bab pemilihan seorang guru, apakah yang diingatkan kepada kita. Maknanya kalau nak memilih guru, sekurang-kurangnya inilah kriteria yang perlu kita nak kena lihat ada pada dia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebutkan, kata Nabi, la tajlisu inda kulli alimin wa la tajlisu illa inda alimin yad'ukum min khamsin ila khamsin. Janganlah engkau duduk dalam satu majlis ilmu, melainkan majlis ilmu itu gurunya boleh membawa engkau daripada 5 perkara kepada 5 perkara. Maknanya ciri-ciri seorang guru yang bagus, elok diikuti, kurang-kurang 5 perkara ini kena ada. Pertama sekali, iaitu pilihlah guru yang dia boleh membawa kita minasyakki ilal yaqin, daripada syak, ragu-ragu kepada yakin. Maknanya mungkin sebelum ni benda tu persoalan, tanda tanya. Sejak dengar dia ulas, oh baru faham. Rupanya kalau telan air liur masa puasa tu tak batal. Oh, sebab ada orang ingat masa puasa Ramadan tak boleh telan air liur sendiri, batal puasa. Sial, planet mana makcik tu. Tapi jap-jap dia dengar ustaz, oh maknanya boleh telan lah. Boleh. Dia telan sungguh, bergeleng-geleng dia telan. Nampak? Dulu syak, yakin. Guru macam tu bagus. Tapi kalau guru tu asal kita yakin, lepas tu kita, ustaz, saya tak faham lah ustaz. Jadi dulu ustaz kata haram, lepas tu sekarang ni halal pula. Jadi mana satu? Terpulanglah pada makcik, mana satu? Jam. Ustaz macam ni memang jam lah, memang lingkup lah masyarakat. Yang kedua, wa minal kibri ila tawadhu', daripada sombong kepada merendah diri. Mungkin tuan-tuan ada sikit sombong-sombong sikit, belagak-belagak sikit kereta, jenis kereta, anak cerdik, pangkat tinggi, rumah besar mewah. Tapi dengar je kuliah ustaz tu balik jadi tawaduk, astaghfirullahalazim, hidup tak ada benda pun. Ustaz macam tu bagus. Tapi kalau tuan-tuan balik daripada kuliah ustaz tu, satu masjid semua sombong. Satu masjid sombong semua. Jumpa pula member makan tom yum kat kedai lampu warna-warni ke tepi jalan tu. Member tegur, "Ji, mana?" "Dari syurga." Syurga. Something wrong. Apa benda lah yang ustaz tu ajar? Satu masjid sombong. Ya Allah, habis. Tak boleh jadi ustaz ni tu, tak payah panggil tuan-tuan. Apa dia ajar tak tahu. Lagi apa? Yang ketiga, wa minar riya ilal ikhlas, daripada suka nak menunjuk-nunjuk kepada ikhlas. Keempat, wa minal adawah ilan nasihah, daripada suka nak bergaduh, nak berdebat, ada je benda tak puas hati dengan orang, kepada berbaik-baik sesama kita. Guru macam tu patut diikuti. Tapi kalau ada guru asal kita berbaik-baik, balik je penceramah ke ustaz tu, balik bergaduh habis. Pengerusi dengan AJK dengan jemaah, habis bergaduh semua. Grup-grup WhatsApp left belakang semua left. Admin terkejut, ustaz ni gaduh semua. Entah apa pahaman ustaz tu bawa. Dan yang kelima, wa minar raghbati ila rahba ila zuhud, daripada seorang yang terlalu berkehendak kepada keduniaan kepada zuhud. Macam ni bagus punya guru, elok diikuti.
Ataupun ada juga ulama lain sebut, kata Ibrahim An-Nakhai, kata engkau kalau nak mencari guru, lihatlah guru itu pada 3 kriteria. Pertama dia kata, lihatlah akidah ataupun pegangan guru tersebut. Pegangan akidah dia itu apa? Kedua, akhlak ataupun perangai dia itu sendiri. Kadang mulut lain, cakap di mulut lain, perangai lain. Dan yang ketiga, kata Ibrahim An-Nakhai, engkau kalau nak berguru, kau tengok guru engkau punya semayang. Tengok dia punya solat macam mana, pelaksanaan, cakna terhadap semayang. Kalau guru pun jenis semayang isyak, lagi 5 minit nak masuk subuh. Saya ingat guru macam tu letak jawatan lah. Guru apa macam tu? Ajar orang suruh semayang awal waktu, dia semayang isyak, lagi 5 minit nak subuh. Teruk sungguh. Tu pun untuk bila lambat azan. Teruk. Ataupun untuk guru tu memanjang jamak. Jamak kerja. Ustaz tak solat ke? Saya dah jamak. Ustaz jamak apa? Takdim ke apa? Tak, saya daripada subuh sampai isyak. Walaupun serban dia besar tuan-tuan, biji tasbih dia besar bola golf pun, dahi dia tinted, tak payahlah berguru orang macam tu. Faham tak ni tuan-tuan? Faham tak? Aku dah faham, cukup lah. Setakat ni ialah ceramah kita malam ni tuan-tuan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan dapatlah satu pelajaran bahawa rupanya dalam hidup mencari guru yang benar-benar berilmu itu sangatlah penting. Itulah yang juga ditunjukkan oleh Allah Ta'ala menerusi perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, ampunkanlah dosa ibu ayah kami. Ya Allah, kurniakanlah kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan kami diterima. Ya Allah, jadikanlah kami di kalangan orang-orang yang sentiasa merindui rumah-Mu ini. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang sentiasa mengimarahkan masjid ini. Ya Allah, jadikanlah kami di kalangan orang-orang yang mencintai majlis-majlis ilmu. Ya Allah, ya Allah, kami berada pada zaman yang penuh fitnah. Hanya Engkau lah ya Allah yang maha berkuasa memberikan kami petunjuk dan taufik hidayat-Mu. Ya Allah, membimbing kami dan masyarakat kami, seisi keluarga kami untuk menuju ke arah kebenaran dan masuk ke syurga-Mu dengan selamatnya. Ya Allah, ya Zal Jalali wal Ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum. Alhamdulillah, terima kasih tuan-tuan semua. Sebelum berakhir saya nak maklumkan, kalau ada siapa yang berminat, dekat luar sana tu saya dah bawa buku yang mana buku-buku saya itu merupakan himpunan nota-nota ceramah saya lah sejak daripada 2013 yang telah pun dibukukan. Jadi lama dah tu. Jadi kalau siapa yang berminat nanti ada dekat luar sana tu. Dan juga saya ada bawa juga minyak kasturi kijang. Biasanya kita jual online, tapi online ni macam-macam lah.